Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Didoakan agar anda semua sentiasa sihat dan juga ceria-ceria saja pada pagi ini. Baik, pada pagi ini kita akan sambung dengan kelas lab kita di mana kita akan belajar menggunakan Microsoft Word dan saya percaya ramai dah tahu menggunakan Microsoft Word, especially bila anda ialah program BA dan BA memang ada mengajar cara-cara untuk kita buat typing laju dan sebagainya. Tetapi untuk kelas CSC 134, apa yang saya nak fokuskan ialah bagaimana untuk kita menghasilkan table of content ataupun TOC ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah isi kandungan. Dan ramai di antara kita yang kadang-kadang bila buat Microsoft Word, dia nak buat table of content, dia akan type sendiri. Okey, contoh dia saya akan tunjukkan kepada anda semua. So sekarang ni saya ada satu dokumen di mana dokumen ini ialah saya punya draft table of contents. So kita ada tajuk dia using crowdsourcing in government dan tajuk dan dia punya content dia 1.0 the basics of crowdsourcing. Kita ada 2.0 processes and tools. Kita ada 3.0 4 approaches to crowdsourcing. Kita ada 3.1. So kalau anda perasan 3.1 kat sini ialah anak kepada 3.0. Okey, dia anak kecil sub kepada 3.0. Termasuklah juga dengan 3.2, termasuk juga dengan 3.3, termasuk juga dengan bila masuk 3.31 ni dia ni anak kepada 3.3 pula. Dia sub kepada 3.3 dan 3.3 ni dah sub kepada 3.0. So kita kena tahu kita punya condition of our content. Dan kat sini kita ada 2 sub kepada 3.3. Dan kemudian dia masuk semula kepada 3.4. So 3.4 ni kita tahu dia sub kepada 3.0 tadi. Dan last sekali ialah 4.0 iaitu conclusion. So kat sini saya ada draft table of contents yang kita akan gunakan dan juga kita akan try pada hari ini. So, apa yang student selalu buat? Okey, apa yang student selalu buat ialah pertama dia akan type semula table of content, kemudian bila dah type table of contents tu dia akan tekan spacebar lama-lama panjang sampailah ke hujung kanan tu dia akan masukkan nombor muka surat tersebut, the pages. So, dia nak buat yang kedua, dia akan tekan enter, masukkan content, tekan spacebar lama ataupun letak titik panjang sampai hujung kanan tu dia akan masukkan nombor. So kalau bila masukkan nombor tu kalau kita perasan dia punya alignment tak betul. Ada yang ke kiri ke kanan, so tak cantik. Okey. Ada yang bijak juga, apa yang dia buat ialah dia buat tables. Dia masukkan tables tu sendiri, ada rows and column. So bila masukkan row and columns nampaklah sedikit teratur. And then dia akan hiddenkan the bar ataupun dia punya border of the table. So kat situ cara student selalu buat. Tapi itu sebenarnya cara-cara yang tidak tepat. Okey, bagi saya ianya tidak tepat. So macam mana kita nak buat table of contents yang betul-betul kita menggunakan features di dalam Microsoft Word. Okey. So saya sekarang ni berada dekat page yang pertama. So macam mana saya nak tahu saya berada pada page yang mana? Kita akan perasan sekarang ni kat hujung bawah ni. Ni. So kita berada pada page yang pertama. So ini nak tahu macam mana kita ataupun kat mana kita berada sekarang. Okey. So apa yang saya akan buat ialah saya akan masukkan satu muka surat kosong sebelum tajuk using crowdsourcing in government ni. Dan selalunya student bila diminta untuk masukkan satu muka surat kosong ataupun satu page yang baharu yang berada di kat atas, apa yang dia buat ialah dia katakan enter panjang-panjang, tekanlah lama sampailah tajuk tu masuk kepada muka surat yang kedua. So sekarang ni saya berada dekat dalam muka surat kedua. So kalau perasan cursor saya kat sini, okay, ni cursor saya. Saya sekarang ni berada kat sini. So bila saya tengok dekat muka surat berapa? Muka surat 2 daripada 4. Okay. So bila saya scroll ke atas, memanglah kita akan dapat satu page yang kosong, cantik. Tetapi kalau anda perasan, bila anda cuba untuk type satu perkataan, okay, satu paragraf, saya contoh saya buat macam ni. So anda akan perasan, saya punya tajuk tadi, dia dah ke bawah dah. So ini ialah kesan daripada kita tekan enter panjang tadi. So untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku,
apa yang kita kena buat ialah saya undo balik Saya undo balik sampailah saya punya page tu berada kat atas balik. So sekarang ni saya berada muka surat 1 balik. Okey. Sekarang ni muka surat 1. Okey. So apa yang saya kena buat ataupun apa yang anda perlu buat sekiranya diminta untuk kita masukkan satu muka surat kosong di atas ataupun selepas, tak ada masalah. Okey, apa yang kita buat ialah kita pergi pada insert features. Okey, so pergi pada insert kat sini, ada insert, okey. So kita klik pada insert, kemudian kita ada satu icon dekat sini, page break. So fokus kat sini. Page break. Okay, so kita ada page break kat sini. So kita pergi kepada page break. Klik saja pada page break, automatically page kita ni yang pertama tadi pada tajuk using crowdsourcing telah dibawa kepada page yang kedua. So kalau anda perasan sekarang ni kita berada pada page yang kedua. Okay. So atas ni dah kosong. So bila kosong, apa-apa saja yang saya type, okay, apa-apa saja yang saya type, dia tak akan memberi impact kepada page yang kedua. Ya, see, dia masih lagi berada kat sini. So itu function page break. So kenapa kita kena gunakan page break? Supaya kita punya paragraph, kita punya assignment, kita punya thesis tak terganjak jauh daripada page-page yang lain. Okay. So dekat sini saya akan masukkan table of contents. Saya akan masukkan table of contents saya. So saya saja buat tajuk kat sini supaya kita tahu page yang pertama ialah table of contents kita. Kemudian masuk page yang kedua, start dengan tajuk kita, kemudian ada dia punya sub-sub dia ataupun content dia. So dekat sini apa yang anda perlu tahu ialah sebelum kita memulakan untuk kita punya table of contents, kita kena tahu penggunaan styles. So kat mana styles tu? Pergi kepada home tab. Okey, pergi kepada home tab kat sini. Kemudian kita ada styles kat sini. So kita akan fokus kepada styles di sini. Ni style kita. Kita akan gunakan styles kita di sini. So bila nak gunakan styles ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda semua kena tahu yang mana ibu, yang mana anak, yang mana cucu. Yang mana ibu, yang mana anak, yang mana cucu. So kalau saya refer semula kepada saya punya page di sini, kita tahu 1.0 ni ialah ibu dia. Okay, kita tahu 1.0 ni ialah ibu dia. Sebab apa? Dia start dengan 1.0. Kemudian kita tahu 2.0 ialah ibu dia juga. Okay. Kemudian 3.0 ialah ibu dia juga. Bila masuk kepada 3.1, kat sini. 3.1 ini ialah anak kepada ibu 3.0. Okay, anak kepada ibu 3.0. Kemudian kita scroll lagi bawah, kita ada 3.2. Ni anak kepada ibu 3.0 juga. Sebab apa? Kepala dia 3. Lepas tu dia ada point 2, point 3 dan sebagainya. So ini anak kepada 3.0. Okay. Bila masuk kepada 3.3.1. So ini ialah anak kepada 3.3. Bermaksud 3.3.1 ni sekarang ialah cucu. So dia cucu kepada 3.0 tadi. So 3.3.1 ialah anak kepada 3.3. 3.3 ialah anak kepada 3.0. So kita kena tahu function-function ni supaya barulah kita boleh faham cara penggunaan styles. Okey, saya mulakan sekarang ya, macam mana kita nak buat table of contents. So yang pertama, kita akan highlightkan dulu ibu 1.0 ni. Okey, kemudian anda akan perasan dekat dalam saya punya styles di atas ni, ada heading 1. Okey, ada heading 1. So apa yang saya akan buat ialah saya akan klik kepada heading 1. So bila saya klik pada heading 1, anda akan perasan tulisan the basic of crowdsourcing ni dah bertukar menjadi heading 1. So kalau anda perasan sekarang ni saya letakkan cursor saya di hadapan perkataan C. So bila saya letak kepada perkataan C, apa-apa pun tak menyala pada styles ni. Tak menyala. Okay. So bila saya letakkan cursor mouse saya dekat the basics of crowdsourcing punya tajuk ni, anda akan perasan dekat style saya ni dah ada highlighted heading 1. So kat sini bermaksud saya dah jadikan setiap ibu itu heading 1. Sama juga untuk 2.0, processes and tools.
saya akan klik pada heading 1. So kalau anda perasan sekarang ni tajuk saya 2.0 ni tak ada apa-apa pun pada styles. Okay, pada styles ni tak ada apa-apa. So kalau saya klik pada heading 1, dia akan menyala heading 1. Nampak? Dia akan menyala heading 1. So kat sini kita tahu dah. Okay, ni ialah ibu dia. Okay. So apa yang saya nak buat sekarang ni ialah saya nak masukkan nombor. Saya nak masukkan nombor tadi. Baru dah saya start masukkan 1.0. Saya tekan space. Kemudian saya masukkan saya masukkan kat sini 2.0. Okay, 2.0. So kat sini dah jadi heading 1. Saya buat sikit heading 1. Dia jadi heading 1 dah. So apa lagi? 3.0. So 3.0 ialah ibu dia. So saya akan pilih heading 1. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, bila masuk 3.1, ini anak kepada 3.0. So kita kena tahu, kita kena pilih heading 2 pula. So bila saya tengok dekat style saya kat sini, tak ada pun heading 2. So tak ada heading 2. So apa saya nak buat? Saya akan klik kepada anak panah di bawah ni. So saya klik anak panah ke bawah, barulah dia keluar banyak lagi option. Okay. So saya akan pilih heading 2. So bila saya klik pada heading 2, automatically 3.1 iaitu anak kepada 3.0 yang kita dah set heading 1 tadi, dia akan menjadi heading 2. So kalau anda tak tahu macam mana ataupun sekarang ni dia heading berapa, sekarang ni saya letakkan cursor mouse saya di hadapan perkataan T. So anda akan perasan dekat styles kat atas ni, tak ada apa-apa pun yang menyala. So bila saya letak cursor mouse saya pada tajuk Knowledge Discovery and Management, anda akan perasan sekarang ni heading 2 tengah menyala. So kita tahulah ini ialah heading 2, which is heading 2 ni selalunya kita akan gunakan untuk anak kepada ibu. Anak kepada ibu. Okey. So kita scroll lagi ke bawah. Okey, kita tahu 3.2 ni anak kepada 3.0 tadi, which is dia ialah heading 2. Kemudian kita scroll lagi 3.3. Okey, kita tahu ini adalah anak kepada 3.0 tadi, so dia heading 2. Saya scroll lagi ke bawah. So kat sini saya dah perasan dah. Okey, 3.3.1. Ini adalah anak kepada 3.3. Dia sepatutnya bukan heading 2. Dia sepatutnya ialah heading 3. Okey. So saya pun highlight 3.3.1. Anda akan perasan dekat styles ni automatically dia dah ada dah heading 3. Tadi tak ada. Sekarang ni dah ada dah. Sebab apa? Sebab bila kita pilih heading 1, automatically dia akan wujud heading 2. Bila saya pilih heading 2, automatically dia akan wujud heading 3 dalam styles tersebut. Okay. So sekarang ni kita tahu 3.3.1 ialah heading 3. So klik saja pada heading 3. So saya scroll lagi ke bawah. Okay, saya jumpa 3.3.2. So ini ialah anak kepada 3.3. So apa yang kita buat, dia ialah heading 3. Okey, saya scroll lagi ke bawah, saya dah nampak. Okey, 3.4. Okey, ini anak kepada ibu 3.0 tadi. So dia ialah heading 2, dia bukan heading 3, dia ialah heading 2. So saya klik pada heading 2. Kemudian 4.0. So ini ialah ibu. So apa dia? Point kosong. So ibu. So bila saya nak pilih ibu, so kalau saya perasan kat sini, mana heading 1 saya? Jangan risau. Heading 1, kita klik saja pada arrow kat bawah ni, automatically ada heading 1. So kita pilih balik heading 1. So, dah settle kerja saya. Sebab tu, benda yang pertama ialah bila kita buat assignment ataupun kerja-kerja projek ataupun tesis, kita punya table of contents ialah perkara yang terakhir yang akan kita fikirkan. Yang paling penting ialah kita setkan tajuk-tajuk tersebut supaya tajuk-tajuk bagi setiap konten ni dia berada dalam heading 1 ataupun heading 2 ataupun heading 3. Okey. Seterusnya, bila saya dah setting semua tajuk konten kepada heading 1, heading 2 dan juga heading 3, apa yang saya nak buat ialah saya nak modify dia punya font style. Okay, saya nak modify font style. Font style ni apa? Font style ni ialah font kita, tulisan kita tu kita nak letak sama ada bold, italic, underline, nak letak warna apa semua. Tu kita panggil sebagai font styles. Okay. So, dekat sini, kalau anda perasan the basic of crowdsourcing, bila saya letak saja cursor mouse saya, heading 1 akan menyala. Bila saya letak cursor mouse saya dekat crowdsourcing punya perkataan ni, tak ada apa-apa yang menyala dekat styles. Okay. So, dekat sini tajuk.
Setiap tajuk untuk heading 1 saya nak tukar. So, bila nak tukar, anda tak perlu highlight, tak perlu tukar satu-satu di font di sini. Tak perlu. Jangan buat perkara ini. Sebab apa? Dia akan membuang masa. Sebab apa? Anda kena buat satu-satu. So, kalau ada 10,000, 10 kalilah anda kena tukar font style. So, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh ubah, modify style tersebut. Sekarang ni saya berada dekat heading 1. So, apa yang anda kena buat ialah pada heading 1 ni, pada heading 1 ni, anda right click sahaja. Right click saja pada heading 1 ada option untuk modify. So bila saya klik pada modify, automatically akan pop up satu window. So Windows ini akan bagi anda option untuk kita ubah style kepada setiap tajuk. So sekarang ni saya nak alter heading 1. So dalam heading 1 ni saya nak gunakan font Arial size 11. Saya nak boldkan dia. Kemudian saya nak warna dia ialah warna hitam. Okey. So dah selesai anda pilih formatting dia ni, anda jangan lupa untuk tick automatically update. So apa function automatically update ni? Automatically update di sini bermaksud segala font ataupun tajuk yang anda dah set sebagai heading 1, dia akan bertukar kepada formatting yang anda dah buat. Okay, sekarang ni saya buat Arial 11, bold, italic. Sekarang ni kalau anda perasan dekat saya punya tajuk ni, tak bold, okay, bukan Arial, bukan size 11 dan juga bukan berwarna hitam. So sekarang ni saya dah pilih bold, saya dah pilih warna hitam, and then apa yang saya perlu buat ialah saya tick kepada automatically update ni, kemudian barulah kita klik pada button OK. So automatically semua dah berubah. See? 1.0 dah berubah kepada setting yang saya dah buat. 2.0 pun automatik dah berubah juga. So tak perlu saya buat satu-satu. So kita tengok 3.0. Okey, jadi. Tengok 4.0 pula. Cun, jadi semua. Okey, dah settle. Tak ada masalah. Seterusnya, kita nak pergi kepada heading 2. So 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ni semua heading 2. So saya nak ubah juga dia punya font style. So saya tak perlu pergi kepada font kat atas ni, ubah satu-satu. Jangan, ni kerja yang membuang masa. Tak efisien. Bila kita belajar Microsoft application ataupun dalam chapter 5, chapter 6, kita ada application software. So function kita belajar application software ni untuk memudahkan kerja kita sebagai user. So apa yang saya akan buat ialah saya akan pergi kepada heading 2. So jangan risau kat sini, nampak tak ada heading 2. Kita ada taktik kita tadi kan. So klik pada arrow. So ada heading 2. So dekat sini apa saya nak buat? Okay, so kita juga boleh main kat sini ada arrow atas bawah ni. Okay, so apa yang saya nak buat? Saya right click pada heading 2. Buat macam kita buat modification pada heading 1 tadi. So right click pada heading 2, pilih option modify. Okay, so sekarang ni saya nak ubah kepada Arial size 11 juga. Saya nak boldkan dia, tapi kali ni saya nak buat dia berwarna merah. Berwarna merah. So nampak kat sini tajuk dia. 3.1 ni ialah heading 2 kita. So ni heading 2 kita. So jangan lupa untuk tick kepada automatically update. Apa function automatically update? Saya dah cerita tadi untuk bagi semua yang kita dah set kepada heading 2, semua automatik berubah. Tak perlu kita set satu persatu. So klik pada button OK. So dah settle. 3.1, 3.2, 3.3. 3.4, semua dah cantik dah. Sekarang ni kita nak alter untuk 3.3.1 dan juga 3.3.2. Yang mana kita tahu ni ialah heading 3. So right click pada heading 3, kita buat modification sedikit. Saya pilih juga size Arial, font Arial size 11. Saya pilih bold, saya pilih italic. Saya buat warna yang lain sikit supaya anda nampak dia punya perubahan. Saya pilih warna hijau. So, jangan lupa untuk tick pada automatically update, tekan button OK. So, dah jadi dah. So, sekarang ni, daripada sini anda boleh tahu, okay, kalau heading 1, dia ialah warna hitam. Heading 2, dia ialah warna merah. Heading 3 ialah di berwarna hijau. Okay. So, tajuk-tajuk semua saya dah set kepada heading 1, heading 2, heading 3. Saya juga dah modify saya punya font style untuk setiap tajuk. Perkara yang seterusnya, perkara yang ketiga.
So kalau anda perasan bila kita buat assignment, kadang-kadang lecturer marah. Kenapa lecturer marah? Sebab anda punya paragraph content yang saya highlight ni, paragraph content ni dia punya belah kanan ni tak sama lurus. Okey, kalau dalam bahasa Microsoft Word dia ialah tak justify, tak lurus, tak cantik. So kalau kita tengok kat hujung belah kanan ni, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar, so tak cantik. Okey. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh pergi kepada font style. Okey. Kita pergi pada font style tu, kita ambil normal ni. Kita nak alter normal ni. Okey. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan right click pada normal, kita pilih modify. Kemudian anda akan perasan kat sini kita ada paragraph formatting, so pilihlah justify kat sini. Okey. So bila pilih justify, make sure kita punya font ialah Arial 11. Dia bukan bold, dia bukan italic sebab dia content, make sure dia berwarna hitam. Kemudian kita tekan button OK. So kat sini memang tak ada automatically update. Kenapa? Sebab untuk style yang normal, setiap kali kita type dia memang normal. Setiap kali kita buka Microsoft Word, the first letter yang kita type dalam Microsoft Word dia memang normal. Okay. So bila anda dah set heading 1, barulah dia jadi heading 1, barulah dia jadi heading 2, barulah dia jadi heading 3 dan sebagainya. Okay. So saya nak ubah sedikit normal ni supaya dia menjadi justify. So bila saya klik pada button OK, kita akan perasan kat sini tak bertukar lagi. So highlight saja. Highlight satu paragraph ni, pilih normal. Senang. So dah settle kerja kita. So sama juga kat sini, pilih normal. Yang ini pun kita pilih normal juga. And then anda ubah semua tu jadi normal yang bawah-bawah ni. Okay. So the last step, kita ada 4 step tadi, kita dah setting kita punya tajuk content kepada heading 1, heading 2 ataupun heading 3. Yang kedua, kita dah ubah font style untuk setiap tajuk dalam content kita. Yang ketiga, kita dah jadikan dia paragraph content kepada yang normal dan juga yang justify. Dan yang terakhir ialah kita nak masukkan table of contents kita. Okay. So bila nak masukkan table of contents ni, jangan pula hampa pergi type satu-satu kat sini. Contoh tajuk dekat sini, the basics of crowdsourcing. Kita pun bersungguhlah 1.0, the basics of crowdsourcing. Lepas tu tekan panjang-panjang enter ataupun tekan lama enter. Ataupun ada yang cerdik sikit, apa dia buat, dia tekan titik panjang sampai hujung. Okey, dah sampai hujung tu dia adjust balik. Okey, ni page 1. Lepas tu dia masuk pula 2.0. So bila masuk 2.0 ni, nampak dia dah ke dalam dah. So tak pasal-pasal lah nanti anda nak kena ubah dia punya justification dia kat sini lah. Nak kena tarik pula. So kat sini dah buang masa. Dah lah buang masa, lepas tu benda tu tak betul pula. So tengok pula tajuk yang kedua. Apa tajuk kedua tadi? Processes and tools. Masukkan pula processes and tools. So kita tekan titik ataupun spacebar panjang-panjang lama-lama. Anda akan perasan kat sini, okey, baru masukkan page 2. Nampak kat sini, dia dah tak sama lurus, tak cantik dah. Okey. So ni baru satu. So bayangkan kalau ada 150 tajuk. So takkan kita nak type satu-satu, leceh. So apa yang kita buat, kita dah setting tadi cantik-cantik. Okey. Jangan pula ada yang ada yang bijak sikit, apa dia buat ialah dia insert table. Masukkan macam ni. 1.0. Apa? And then dia masuk page kat hujung ni. Nanti dia buatlah justify kat sini. Dia buat hujung. Kat sini 2. Dia buat yang ni, dia pilih align to the left. Kat sini dia pilih align to the right. So tak kena. Ni semua cara yang tak betul. So macam mana cara yang betul? Kita akan gunakan features dalam Microsoft Word. Okay, kita akan gunakan features dalam Microsoft Word. So bila anda tekan backspace termasuk dalam muka surat 1, jangan risau, kita follow balik step kita, pergi kepada insert page break, pecahkan dia, pergi pada muka surat kedua. Okay, so sekarang ni saya nak buat table of contents di page yang pertama ni, supaya semua tajuk-tajuk ni dia keluar kat sini. So macam mana nak buat? Saya padam ni dulu. Kita di sini, kita ada satu menu yang kita panggil sebagai references kat sini. Okay. So menu references ni kalau anda klik, ini lama sikit sekejap. Okay, so table reference. Dekat reference tab ni, anda akan perasan kita ada table of contents. Ni function table of contents dalam Microsoft Word.
dia bukan saja-saja wujud sebelah kiri dekat dalam tab reference ni. Dia ada fungsi dia. So macam mana nak buat? So kat sini ada menu table of contents. Anda klik pada arrow kecil tu. Okay, klik. Nanti dia akan bagi 3 option. Automatic table 1, automatic table 2 ataupun manual table. So saya lebih prefer untuk menggunakan automatic table 2. Sebab apa? Tajuk dia kat sini pun dah table of contents. So klik dekat sini. Tada! Semua dah siap. Automatic dia dah masukkan dah. Okay. So apa pula kerja saya lepas ni? Saya highlight semua ni dulu. Okay. Saya highlight. Saya pilih area place 11. Okay, dah betul. So table of contents ni tajuk dia. Saya ubah sikit. Saya pilih area. Saya pilih 16. Okay, maintain 16. Saya besarkan semua tulisan. Buat uppercase. Kemudian saya pilih tulisan yang berwarna hitam. Kemudian saya akan letak dia center. Then tekan sikit enter ke bawah. So ni dah saya punya content. Okay. So ini content saya. Okay, so kat sini nampak ada 2.0 tak ada tajuk. So apa masalah dia? So kita akan pergi kepada 2.0. So bila kita pergi pada 2.0, kita akan check. Ini sepatutnya ialah heading 1. Okay. Saya pilih heading 1. So saya naik atas balik. Saya nak tahu saya dah betul checking ke tak. Dekat sini kalau anda perasan, bila anda klik saja table, akan ada satu option dekat sini. Update table. Okay. So klik dekat icon update table sini and then satu pop-up akan keluar update table of contents. Pilih update entire table. Klik OK. Tada! Dah siap lagi dah. Mudah kerja saya. Sebab betul tak processes and tools ni muka surat kedua. So kalau anda nak tahu, anda boleh scroll. Betul tak dia muka surat kedua? Okey, betul. Sekarang ni dia berada di muka surat yang kedua. So kalau nak tahu kita berada kat muka surat berapa, tadi saya dah tunjuk dah. So dekat sini, dia berada dekat muka surat yang kedua. Okey. So, saya scroll ke atas balik. Saya nak tahu betul ke broadcast search ni 3.3 berada pada muka surat ketiga. So saya pun scroll ke bawah. 3.3. Okey, betul. 3.3 berada dekat muka surat yang ketiga. So ini baru 4 muka surat tuan-tuan dan puan-puan. So bayangkan kalau ada 1579 muka surat. Takkanlah saya nak check satu-satu tu dengan scroll ke bawah. Penat. So apa yang dia bagi option ialah contoh kalau saya nak pergi kepada muka surat 4. Tajuk dia 3.3.1 how it works. So kalau anda letak saja cursor mouse dekat tajuk how it works, anda akan perasan dekat dia punya sini. Dia dah ada kat sini. Tekan control pada keyboard dan juga klik pada tajuk tersebut. So dia akan bawa anda kepada page tersebut. So dekat sini saya tekan control, anda akan perasan cursor saya dah bertukar menjadi tangan tu and then klik pada tajuk. Automatik dia akan bawa terus kepada how it works yang berada pada muka surat keempat. So tak perlu saya nak scroll panjang-panjang ke bawah semua. So leceh. Baik saya buat teknik macam tu saja. Okey. So saya tunjuk seterusnya sedikit tricky contoh. Okey, saya pindahkan 3.3 ni. Saya nak pindahkan dia ke muka surat yang seterusnya. Sekarang ni 3.3 berada dekat muka surat yang ketiga. Sekarang ni saya nak pindahkan dia kepada muka surat keempat. So saya tak nak tekan enter. Jangan gunakan enter sebagai satu medium untuk anda jarakkan anda punya tulisan ataupun masukkan muka surat baru. Jangan. Gunakan insert tab, ada page break kat situ. So masukkan. So automatik, nampak cantik content dia. Tak payah anda tekan enter, lepas tu nak tekan backspace balik nak adjust dia punya paragraph. Tak perlu. Okay. So sekarang ni 3.3 saya berada dekat muka surat yang keempat yang terakhir. So kalau saya tengok table of content saya dekat atas ni, 3.3 masih lagi berada dekat muka surat yang ketiga. So apa yang saya perlu buat ialah, kita tadi ada option. Saya klik saja table ni, kita ada option tadi sama ada nak klik pada update tables ni ataupun kita boleh right click saja pada table tersebut. Right click saja mana-mana. Right click saja. So bila saya right click, automatik akan ada option di sini. Update field. So pilih update field. Saya pilih update field. So bila pilih update field, dia akan tanya juga macam kita tekan update table tadi. Saya nak update entire table. Tekan OK button, automatically saya punya broadcast search tadi dah bertukar menjadi muka surat keempat. So anda tak perlu risau konten anda berada di muka surat yang keberapa. Tak perlu nak ubah dekat table of contents ni. Kita cuma update sahaja. Okay.
So, selesailah untuk kita punya lesson pada hari ini di mana kita dah belajar Microsoft Word dengan features table of contents. So, selepas ni saya harap agar anda semua menggunakan features table of contents yang berada dekat references tab dekat dalam kita punya Microsoft Word ini dan pilih table of contents dengan syarat yang pertama, anda perlu set up dahulu tajuk-tajuk konten kepada heading 1, heading 2 ataupun heading 3. Yang kedua, kita ubah dia punya font style untuk setiap tajuk mengikut requirement dalam thesis ataupun assignment yang lecturer bagi. Yang ketiga, make sure semua paragraph konten tersebut berada dalam bentuk justify. Barulah cantik sikit dan mata tak sakit memandang. Dan yang keempat, barulah kita insert table of contents dengan merujuk kepada reference tab, pilih table of contents dan update lah table anda mengikut page-page yang telah anda ubah ataupun tajuk yang telah anda ubah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya harap agar knowledge yang anda dapat pada hari ini dapat disampaikan kepada mereka-mereka yang masih lagi tidak tahu menggunakan table of content features yang berada dalam Microsoft Word. Selamat mencuba, jangan malas-malas buat exercise saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.